Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan sambung ataupun kita akan mula dengan tajuk baru untuk hari ini, iaitu tajuk ataupun bab 5, janjang. Di bawah tajuk janjang ni kita akan pelajari beberapa ataupun 2 jenis janjang lah yang kita akan pelajari. Tapi untuk hari ini kita akan mula dulu dengan tajuk janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Tajuk janjang aritmetik. Sebelum kita ke tajuk janjang aritmetik itu, kamu perlu tahu berkaitan dengan jujukan. Jujukan ni kamu dah pernah belajar semasa di tingkatan 2. Kita tengok dulu apa maksud jujukan ni. Jujukan ni dalam bahasa Melayu ialah jujukan, dalam bahasa Inggerisnya kamu perlu tahu jugalah. Kalau kita sebut jujukan dalam bahasa Inggerisnya ialah sequence. Sequence. Apa dia jujukan? Jujukan ialah, takrifan dia, jujukan ialah satu set nombor, satu set nombor yang mengikut corak ataupun pola tertentu dan tak terhingga. Contohnya, bila tak terhingga ni adalah dot kat belakang ni, maksud dia tak terhingga lah. Jadi contoh untuk jujukan ialah 8, 16, 24. So nombor yang disusun lah. Ataupun set nombor genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini ialah contoh jujukan. Dalam jujukan ni kita boleh tentukan sama ada jujukan tu ialah janjang aritmetik ataupun tidak. Ini tajuk yang kita akan belajar hari ni yang berkaitan dengan janjang aritmetik. So janjang aritmetik ni juga ialah satu jujukan nombor, tapi dia ada syarat dia. Dengan setiap sebutan diperolehi dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Ataupun dengan lain perkataan, macam mana kita nak mengenal pasti janjang aritmetik. JA itu adalah singkatan bagi janjang aritmetik. Kita nak kenal pasti janjang aritmetik. Jujukan yang mempunyai beza sepunya. Kita tengok apa dia beza sepunya tu. Untuk setiap janjang kita boleh tulis seperti berikutlah. T1, T2, T3 dan seterusnya hingga Tn lah. Untuk dapat sebutan yang kedua, daripada definisi tadi, jujukan suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan ditambah dengan nambah satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Jujukan punya beza sepunya. Jadi kita nak dapat beza di antara T2 dengan T1. So beza ni adalah kita sebut sebagai beza sepunya. D dia sama dengan T2 tolak T1. Ataupun boleh kita ambil T3 tolak T2. Sebab kita nak beza sepunya. Berbeza itu kita kena tolak lah. Ataupun T4 dia kena tolak T1 yang sebelumnya. Ataupun secara umumnya, kalau kita letak sebagai Tn, kena tolak satu sebutan sebelumnya. Jadi kita tolak 1. Kamu nampak pattern dia. Sini 2, sini 1. Sini 3, sini 2. Maksud dia yang sebutan yang kita tolak tu dia mesti kurang 1. T4 tolak T3. Jadi secara umumnya D sama dengan
Tn tolak Tn tolak 1. Inilah formula ataupun rumus kita nak dapatkan beza sepunya. Okey, D tu ialah beza sepunya. Okey, ni satu rumus yang kamu perlu tahu. Okey. Okey, ni satu rumus yang perlu kamu tahu. Okey, sebutan-sebutan istilah-istilah yang lain. A tu ialah untuk sebutan yang pertama. Okey. A ni sebutan yang pertama. So A sebutan yang pertama, A sama dengan T1. T tu ialah singkatan dalam bahasa Inggeris ni ialah term lah. First term. Okey, first term. So A adalah sebutan yang pertama. Okey, so kamu yang perlu kamu tahu untuk permulaan ni lah. So A ni ialah sebutan pertama. Okey, jadi macam mana kita nak kenal pasti janjang aritmetik? Kamu kena cari beza sepunya. Kalau kita dapat beza sepunya, maka jujukan nombor tu ialah janjang aritmetik. Okey, kita tengok kepada contoh satu ni. Tentukan sama ada jujukan yang berikut ialah janjang aritmetik atau bukan. Beri justifikasi. Justifikasi ni maksud dia kenapalah, beri sebab. Reason, beri sebab kenapa. So contoh yang A, diberi jujukan nombor tu ialah 358, 350, 342. Okey, dari sini kita tahu kamu boleh cari beza dia, beza antara T2 tolak T1 dan beza antara T3 dengan T2. So, kita cari kat sini. D1 sama dengan 350. Okey, ni T2. Okey, T2 tolak T1. So, kita akan dapat ni sama dengan negatif 8. Okey, bila kita ambil T3 tolak ni T3 tolak T2, kita akan dapat sama juga negatif 8. Maka jujukan ni ialah janjang aritmetik kerana D1 dia sama dengan D2. Maksud dia ada beza sepunya. Sepunya tu maksud dia samalah. Beza yang sama bila kita tolak T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Okey. Yang seterusnya, yang ni, contoh B. Diberi 2/3, okay, ni T1. T1 dia 2/3. T2 dia 2. T3 dia 10/3. T4 dia sama dengan 5. So, kita boleh kira D dia. So, D, beza dia antara T2 tolak T1. Ni T2 tolak T1 dapat 4/3. Okey, D2 dia T3 tolak T2 sama dengan 4/3. Okey, tak cukup yang ni, boleh tengok satu lagi. Okey, D3 sama dengan 5 tolak 10/3. So, tak dapat 4/3. Maksud dia bukan beza sepunya. Okey, jujukan ni bukan janjang aritmetik kerana D1 dia sama dengan D2. Tapi D2 tak sama dengan D3. Okey, itu cara dia bagaimana kita nak mengenal pasti janjang aritmetik. Saya rasa latih diri 5.1 tak ada masalah. Saya nak kamu cuba selesaikan dan lengkapkan latihan dalam modul yang diberi. Okey. Kita boleh tengok yang seterusnya. Kita sambung yang seterusnya. Okey. Kita nak menerbitkan rumus sebutan ke N. Okey, sebutan ke N bagi satu janjang aritmetik. Okey, tadi kita dah kenal pasti janjang aritmetik. Okey, dalam janjang aritmetik ni kita boleh cari sebutan tertentu
dan juga bilangan sebutan diberi berdasarkan kepada maklumat yang diberi menggunakan rumus lah. Okey, kita cuba consider. Okey, janjang aritmetik kita boleh tulis macam yang saya maklum tadi. Okey, kita boleh tulis dalam seperti berikut, dalam sebutan T1, T2, T3, T4, T10 dan seterusnya sehingga Tn. Okey, T1 kita dah tahu dah tadi, T1 ialah sebutan yang pertama, kita guna huruf kecil A. Okey, untuk dapat sebutan yang kedua, okey, daripada istilah tadi kita kena tambah satu beza sepunya. Okey, so beza sepunya tu kita guna simbol D. Okey, so bila kita tambah D, sebutan yang kedua akan jadi A tambah D. Okey, kita tambah D atau beza sepunya kepada sebutan yang seterusnya. So A tambah D, bila kita tambah D lagi akan jadi A tambah D tambah D. So A tambah 2D. Okey, begitu juga yang seterusnya, bila kita tambah beza sepunya, so sebutan keempat akan jadi A tambah 2D tambah D, A tambah 3D. Okey, kalau sebutan yang ke-10, tengok kepada pattern dia. Okey, sebutan yang pertama A tambah A sahajalah, A tambah 0D lah maksud dia, A. Okey, so A tambah D. Sini ada 1 lah sebenarnya, 1. A tambah 1D. Kalau sini 2, sebutan yang kedua kita tambah dengan 1D. Sebutan yang ketiga kita tambah dengan 2D. Maksud dia tolak 1 daripada sebutan ni. Okey, sebutan yang keempat kita tolak 1, jadi A tambah 3D. Kalau sebutan yang ke-10 akan jadi A tambah, tolak 1 daripada sini, A tambah 9D. Okey, kalau Tn, kena tolak 1 daripada sini, daripada sebutan N tu. Jadi kita akan jadi A tambah, kalau ni 10 jadi 9, maksud dia 10 tolak 1. Kalau N, kita kena tambahkan dengan N tolak 1 darab dengan D. Jadi rumus untuk sebutan ke N, Tn, sebutan ke N adalah Tn, sama dengan A tambah N tolak 1 darab dengan D. Di mana Tn ialah